Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sahabat-sahabat Facebook sekalian. Boleh komen jelas ataupun tidak. Sama ada jelas ataupun tidak suara saya ni. Kalau jelas, komen jelas. Kalau tak jelas, saya cuba alternatif lain dengan menggunakan earphone lah. Kalau jelas, insyaAllah saya mulakan. Kalau jelas, boleh tulis jelas. Selayang clear yang jelas. Baik. Jadi tanpa masa kita mulakan lah. Umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada gangguan lah pula. Orang jual ikan dekat rumah taman ni. Sebentar ada orang jual ikan pusing taman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat Facebook, para penonton sekalian yang dirahmati lagi dikasihi Allah, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat, dan insya-Allah kita mohon doa banyak-banyak dengan doa yang sentiasa kita bacakan, iaitu Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah aku dalam bulan Sya'ban. Maksud berkat adalah ziyadatul khair, menambah kebaikan dalam bulan Sya'ban. Kemudian waballighna Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Ada sahabat Facebook yang cadangkan untuk saya guna earphone. Baik, saya cuba earphone. Baik, adakah begini lebih jelas? Mohon sahabat-sahabat. Baik. InsyaAllah sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, para penonton live Facebook Jawatan Amal Malaysia Negeri Selangor ini, InsyaAllah hari ini saya akan membawakan tajuk yang tuan-tuan dan perempuan pun tahu dan pernah mendengarnya, iaitu berkaitan dengan Telaga Kauthar. Kenapa saya pilih berkaitan dengan Telaga Kauthar? Disebabkan ramai di antara ustaz-ustaz kita yang sudah banyak mengupas tentang bulan Ramadan. Jadi maka untuk kali ini saya mengambil satu tajuk berkaitan dengan Telaga Kauthar. Mudah-mudahan ada perkaitan sedikit di antara isu kita yang melanda sekarang, iaitu COVID-19 dan juga bulan puasa. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam golongan yang mendapat rezeki meminum daripada Telaga Kauthar. Baik, Kauthar, bila mana kita rujuk dan tengok dalam Al-Quran, maka kita akan dapati ada satu surah, yang mana surah ini disebut sebagai surah paling pendek di dalam Al-Quran, iaitu Suratul Kauthar. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik.
Hadis ayat Quran ini tuan-tuan diceritakan dalam satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik, sahih Muslim tuan-tuan. Kata Anas bin Malik, satu hari aku bersama dengan Nabi SAW. Ketika itu Nabi ikhfa'ah, Nabi tengah tidur ringan ataupun tidur sebentar. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi bangun daripada tidur. Fadhahika, dalam keadaan mudhikan, dalam keadaan senyum, mubtasiman, dalam keadaan senyum dan ketawa. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Sahabat tanya, ma adhaka ya Rasulullah, lima dhahikta ya Rasulullah, sebab apa yang kamu senyum ni, sebab apa yang kamu suka ni ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, baru saja diturunkan kepada aku surah Al-Kawthar. Baru saja diturunkan kepada aku sebentar tadi, turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan surah Al-Kawthar. Kemudian Nabi pun membaca inna a'tainakal kautsar, sehinggalah inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi tanya sahabat, wahai sahabat-sahabatku, hal tadruna mal kautsar? Adakah kamu tahu apakah itu kautsar? Kemudian sahabat tanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sahajalah yang tahu apa itu kautsar. Ini antara adab sahabat bersama dengan Nabi SAW. Bila mana sahabat tak tahu, maka dia akan sebut Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dalam kehidupan kita, sekiranya kita ni ada orang tanya kepada kita, kemudian kita tak tahu, kemudian mengikut adab yang diamalkan oleh sahabat Nabi SAW untuk kita katakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi tanya kepada sahabat, hal tadruna mal kautsar? Adakah kamu tahu apa itu kautsar? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Kata Nabi SAW, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi alaihi khairun kathir wa hiya hawdun turaddu alaihi ummati yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, Al-Kawthar ini adalah satu sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, yang mana di dalam sungai itu banyak kebaikan. Baik, bila sebut Al-Kawthar, apa makna Al-Kawthar tuan-tuan, sidang penonton sekalian? Al-Kawthar bermaksud daripada satu perkataan Arab yang berbunyi kathirun. Kathirun ni banyak tuan-tuan. Kathirun bermaksud banyak. Bila Al-Kawthar, kalau kathirun banyak. Kalau Al-Kawthar, itu adalah menunjukkan hyperbola. Dalam bahasa Melayu kita ada seni bahasanya, kita sebut sebagai hyperbola ataupun metafora, yang menunjukkan satu benda tu sangat banyak dan banyak. Kata orang utara penjah, lebih kurang gitulah. Kemudian bila sebut Al-Kawthar, maka disebut banyak. Tak kisahlah atas kita punya bahasa lah, banyak gila ke, banyak nak mati ke, banyak ikutlah, banyak sangat ke, tapi menunjukkan satu itu sangat banyak. Baik, itu pada bahasa Al-Kawthar menunjukkan bahawa itu adalah banyak. Yang dimaksudkan dengan Al-Kawthar dalam hadis Nabi ni sama ada dua. Yang pertama iaitu Al-Kawthar yang bermaksud sungai di dalam syurga. Tapi kenapa tajuk kita telaga? Baik tuan-tuan. Kata Nabi, fa innahu nahrun, ianya adalah satu batang sungai yang dijanjikan oleh Tuhan aku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Kawthar yang pertama merujuk kepada sungai di dalam syurga. Al-Kawthar yang kedua merujuk kepada perkataan telaga Kawthar. Haudul Kawthar, iaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sungai berada di dalam syurga. Yang kedua, telaga Nabi SAW berada di luar syurga. Baik, bagaimana tu? Ada satu hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata Abu Dzar, yaghuttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma minadh dhahab wal akharu min waraqin. Sungai ini dingalirkan daripada dua saluran. Sungai di dalam syurga, sungai Al-Kawthar yang disebutkan jelas di dalam hadis Nabi yang saya bacakan sebentar tadi,
fa innahu nahrun, ianya adalah sungai yang dijanjikan di dalam syurga, iaitu sungai Al-Kautsar. Baik. Nak kaitkan dengan Telaga Kautsar, fihi mizaban, ada dua saluran yang disalurkan daripada syurga, dua saluran, ahaduhuma minaz zahab, yang mana salah satunya saluran ini akan membawa kepada telaga. Satu sungai Al-Kautsar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, kemudian disalurkan dengan dua jalan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di luar syurga ketika mana kita di padang mahsyar sebelum kita tian sirat. Kita ni bila mana kita duduk di padang mahsyar, ketika itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauqufina 40 sanah, kita ni tunggu di sana untuk hisap amalan kita tuan-tuan 40 tahun. 40 tahun. Maka dalam 40 tahun kita hidup dalam keadaan manusia pada sekarang ini dalam keadaan tidak berpakaian walaupun satu urat benang, maka kita pada ketika itu dengan keadaan mahsyarnya sangatlah panas, kita akan rasa dahaga. Maka bila mana kita dahaga, kita nak minum. Bila kita dahaga, kita nak minum. Maka ketika itu penyelamat kita bagi dahaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu barang siapa yang minum telaga aku, air daripada telaga aku, maka tidak sesekali dan selama-lamanya dia akan kenyang dan tidak akan lapar dan dahaga. Ini kelebihan Telaga Kautsar bila mana kita dapat minum. Baik, balik kepada hadis Abu Zar tadi. Sungai itu dingalirkan daripadanya ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke Telaga Al-Kautsar dengan dua jalan. Satunya daripada jalan yang diperbuat daripada emas, dan yang keduanya jalan yang diperbuat daripada perak. Ini disebut dalam hadis Abu Zar. Baik, kita selaku orang ahli sunnah wal jamaah, selaku orang Islam yang berkefahaman ahli sunnah wal jamaah, dan kita harus mempercayai dan dengan kewujudan Al-Kautsar. Ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita sebut sebagai aswaja, kita perlu beriman dengan kewujudan Al-Kautsar, kerana disebutkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Quran secara mutawatir. Wajib untuk kita beriman dengan kewujudan telaga Al-Kautsar. Kalau kita dengar ada orang cakap Telaga Kautsar ni tak ada, maka itu adalah satu kefahaman yang terpesong, kerana Telaga Kautsar ada. Bahkan sekarang pun ada. Disokong ataupun Nabi pernah sebut ketika mana Nabi keluar untuk solat jenazah bagi orang Uhud, bagi syuhada Uhud. Kemudian Nabi naik dekat atas mimbar, Nabi pun kata, inni farrata lakum wa ana syahidun alaikum wa ana ushahidu wa ana anzuru ila haudi. Aku tunggu kalian dan aku jadi saksi atas kalian, dan sesungguhnya aku sedang melihat haudi, iaitu kolam aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ketika mana dia mensyarahkan hadis berkaitan dengan haud, kata dia kejadian haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menunjukkan bahawa ianya ada secara hakikat. Bukan ada tu secara maknawi ada tapi kita tak nampak, tidak. Ada secara hakikat. Wa innahu makhluqun mawjudul yaum. Dan Telaga Kautsar itu ada, dan dia adalah makhluk Allah dan ada pada hari ini. Ada pada hari ini, tetapi kita tak nampak kerana ianya berada di alam yang lain. Baik. Sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, pernah disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sebut wa mimbari ala haudi. Mimbar aku, apa yang dimaksudkan dengan mimbar aku, iaitu mimbar yang berada di Madinah itulah, ala haudi, berada di atas kolam aku. Baik, tuan-tuan,
bila kita sebut pasal Telaga Kauthar, bagaimana Telaga Kauthar, sifat dia, macam mana, apa keistimewaan dia. Baik, banyak didatangkan dalam pelbagai riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis Muslim daripada Abu Dzar Al-Ghifari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar riwayatkan daripada Nabi ketika mana dia dengar Nabi menceritakan tentang kejadian ataupun tentang sifat Allahumma salli ala sayyidina Telaga Kauthar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Air Telaga Kauthar itu lebih putih daripada putihnya susu. Yang pertama. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, warihuhu atyabu minal miski, dan wangiannya, bau dia lebih wangi daripada kasturi. Bayang tuan-tuan, satu air dekat dunia, ada tak air begitu seperti mana air Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana air dia lebih putih daripada susu. Bahkan kita dekat dunia sekarang ini, kita nampak susu lebih putih. Susulah yang paling putih. Bagaimana mungkin untuk kita menggambarkan ada satu benda yang lebih putih daripada susu? Ini satu gambaran yang kita tidak boleh menggambarkan di dunia, kerana itu hanyalah nikmat syurga yang dapat dikecapi oleh orang yang beriman. Kemudian wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Dekat syurga ada satu dia punya minuman Telaga Kauthar lebih manis daripada madu. Bahkan kita kat dunia tidak pernah merasa satu minuman pun yang lebih manis daripada madu. Dan wanginya lebih wangi, baunya lebih wangi daripada misk, daripada kasturi. Itulah antara sifat-sifat air dalam Telaga Al-Kauthar. Kemudian, bila sebut telaga, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut telaga, maka kalau nak kita ambil air daripada telaga, dia perlu kepada, orang kata cebok, ataupun dia punya, orang panggil apa tu, tangkai ataupun mangkuk untuk kita ambil air daripada telaga tersebut. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim, aniyatuhu ka'adadi nujumis sama', bilangan cebok dia, bilangan bekas, bilangan mangkuk, sama seperti bilangan jumlah bintang di langit. Sekali lagi tuan-tuan, jumlah bekas yang untuk kita ambil air daripada telaga tersebut, tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, aniyatuhu ada di nujumis sama', ka'ada di nujumis sama', seperti bilangan bintang yang berada di langit, tuan-tuan. Ini satu kisah. Bahkan bukan setakat itu saja, aniyatuhu minadh-dhahabi wal fiddah. Mangkuk tersebut, gayung tersebut, orang Kelantan kata cetong. Bukan dorok cetong tu lah, gayung. Minadh-dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Seperti banyaknya bintang di langit. Baik, berapakah bintang di langit banyaknya, tuan-tuan? Wallahu ta'ala alam, tak tahu. Tapi ada satu kajian yang dibuat oleh orang putih, yang saya tak ingat nama, Van de Kom gitu, ditulis dalam jurnal. Disebutkan dalam jurnal tersebut, jumlah bintang di langit adalah sektilion. Kita kat Malaysia ni paling banyak kita pernah dengar trilion, tuan-tuan. Ni sektilion. Sektilion ni macam mana, tuan-tuan? Kalau 6 kosongnya, kosong itu 6 million. Kalau 9 billion. Kalau 12 trilion. Kalau 15 apa, saya pun tak ingat, quadrillion. Gitulah sampailah sektilion. Berapa, tuan-tuan? 1, kemudian 000, kosong itu ada 21, tuan-tuan. Itu sektilion. Nah, itulah sektilion. Banyak, tuan-tuan. Kemudian, besar mana telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Telaga Kauthar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, banyak disebutkan dalam pelbagai riwayat, tapi boleh disimpulkan tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan sebulan.
perjalanan sebulan. Ini kiraan, ini Nabi sebut ini kiraan orang dulu perjalanan sebulan. Bukan sebulan naik kapal terbang, tidak. Kiraan orang dulu perjalanan sebulan. Kira-kira orang dulu naik unta. Kemudian unta dalam sehari 1 jam dia boleh jalan lebih kurang dalam puratanya 5 km. Satu hari unta akan berjalan lebih kurang dalam 10 jam. Jadi satu hari 50 km darab dengan 30, 1,500. 1,500 km panjang telaga Nabi. Dalam hadis sambung wazawayahu sawaun. Dia punya lebarnya pun sama juga. Lebarnya pun sama juga tuan-tuan. Panjang 1,500 km ataupun satu bulan perjalanan. Lebarnya pun 1 bulan perjalanan. Baik. Ada dalam hadis yang pelbagai Nabi sebut panjangnya ada daripada Amman. Amman ni di mana tuan-tuan? Amman ni daripada Balqa, Jordan. Panjangnya daripada Amman ke Ailah. Amman ni capital city, ibu negara Jordan. Ailah ni di mana? Ailah ini di hujung Jordan. Selatan Jordan, bawah Jordan. Ailah ni Palestin, dekat bawah, dekat Aqabah tuan-tuan. Berapa panjangnya tuan-tuan? Berapa panjang? 327 km. Pun panjang juga tuan-tuan. Kemudian antara hadis yang lain juga disebut tuan-tuan, panjangnya daripada Ailah ke Sana'a. Daripada Ailah ke Sana'a. Ailah di Palestin tuan-tuan, Sana'a di Yaman. Panjangnya berapa tuan-tuan? Kira-kira 2,150. 2,000 km tuan-tuan. Besar telaga Nabi, panjang dan lebar telaga Nabi SAW. Siapa yang akan dapat telaga tersebut? Umat Nabi. Ada orang yang terpilih. Baik. Dalam hadis yang lain disebut panjangnya daripada Sana'a dan hinggalah ke Madinah. Madinah ke Sana'a tuan-tuan, dia punya bilangan kilometernya lebih kurang 1,500 km. Sana'a ni di Yaman, Madinah di Mekah lah, di Saudi. Panjangnya berapa? 1,500 kilometer lebih kurang. Pun panjang juga tuan-tuan. Baik. Persoalannya sekarang tuan-tuan, telaga Nabi ni berada di mana? Sebelum ke ataupun selepas titian Sirat? Tadi kita sebut Al-Kautsar, yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar adalah sungai. Tetapi ada telaga yang disebut dalam hadis ini, iaitu telaga di luar syurga. Iaitu telaga ini akan memberi manfaat kepada orang yang sedang menunggu ketika untuk dihisap di padang mahsyar, yang jumlahnya berpuluh tahun, 40 tahun kena tunggu tuan-tuan. Ke 40 tahun kena tunggu tuan-tuan. Dahlah satu hari akhirat itu bersamaan dengan 1,000 tahun dunia. Baik, kemudian tuan-tuan, kata Nabi yang ni bukan kata Nabi tuan-tuan, ini pandangan ulama. Ulama berpandangan bahawa telaga Nabi ini berada di sebelum titian Sirat. Ketika mana orang duk tunggu padang mahsyar, ketika itulah umat Nabi akan mendapat syafaat. Bagaimana Nabi kenal? Nanti kita akan kupas tuan-tuan sikit lagi. Kemudian antara kelebihan telaga Kautsar ini, barang siapa yang minum, man syariba minhu lam yazma abadan. Barang siapa yang minum telaga Nabi SAW, dia tidak akan dahaga selepas itu selama-lamanya. Bayang tuan-tuan, dalam kalangan umat yang ramai duk tengah tunggu untuk dihisap ni tuan-tuan, bila mana kita dapat nikmat, dapat minum satu air yang mana Nabi kata tak akan dahaga selepas itu, maka bergembiralah wahai orang-orang yang beriman. Baik. Bila sebut pasal telaga Kautsar, akhir ni tuan-tuan, siapa yang beruntung untuk dapatkan telaga Kautsar? Yang ni saya nak tekankan, yang ni kita cuba berusaha untuk dapatkan telaga Al-Kautsar tuan-tuan. Yang pertama, orang yang layak dan boleh mendapat telaga Al-Kautsar adalah at-tamassuk bil kitabi was sunnah, orang yang berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah. Orang yang tak banyak cakap tuan-tuan, bila mana dapat arahan daripada Allah, bila mana dapat satu-satu perkara, satu-satu ibadah daripada Allah, maka ianya adalah dia tak cakap banyak tuan-tuan, terus buat. Dia tak kata kenapa solat subuh 2 rakaat, kenapa solat sekian 4 rakaat. Dia tak tanya kenapa babi ni haram tuan-tuan. Boleh bayang tuan-tuan, sekiranya ada umat begitu tuan-tuan, dia boleh berkata kenapa babi ni haram. Patut-patut babi ni adalah makhluk Allah, kenapa babi ni haram? Maka dia pun start berfikir tuan-tuan, berfikir.
Sedangkan kita dalam kita bertaamul, kita bersama, kita melihat dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali kena terima dulu. Bila Allah sebut, katakan ya dulu. Bila Allah kata suruh buat, buat dulu. Jangan tanya banyak. Sebab kalau tanya banyak tu cepat gila, tuan-tuan. Kalau tanya banyak ni kita fikir yang bukan dalam kudrat kita. Kita pun tak boleh fikir. Sebab apa? Babi ni halal. Sebab tu saya senang contoh dalam kuliah selalu sebut, kita ni jangan banyak tanya. Takut banyak tanya nanti cepat isim, tuan-tuan. Cepat isim sebagai contoh, tuan-tuan. Sebab apa babi ni haram? Kita pun fikir sekian. Mungkin babi ni haram sebab dalam tu ada ulat sekian. Baiklah, tuan-tuan. Sekiranya tahun ni kerajaan Malaysia keluarkan satu mesin, iaitu mesin menghilangkan segala kulat-kulat dan ulat-ulat dan segala bakteria yang ada dalam babi, tuan-tuan. Adakah babi tersebut akan menjadi halal? Jawapannya tidak. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana halal dan haram ini adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, bila Allah sebut halal haram, terima dulu. Jangan banyak tanya. Terima dulu. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang mendapat minum daripada telaga Kautsar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'daha." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kalau berpegang kepada dua perkara ni, kamu takkan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walay yatafarraqa hatta yarida 'alal haudi." Dia tidak akan berpecah dan tidak akan sesat sehinggalah dia berjumpa dengan aku di haud, di telaga Al-Kautsar. Baik, itu yang pertama, golongan yang dapat minum daripada telaga Kautsar adalah orang yang berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah. Yang kedua, secara ringkas, tuan-tuan, golongan yang kedua, golongan yang tidak menolong pemerintah yang zalim. Tidak menolong pemerintah yang zalim. Makna kata, mudah kata, senang macam ni. Barang siapa yang menolong pemerintah yang zalim, maka dia tidak akan dapat telaga Al-Kautsar. Dalam satu hadis yang panjang, tuan-tuan, dalam satu hadis matan Arab yang panjang tapi pendek cerita, tuan-tuan, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, "Innahu min ummati." Kemudian bila datang kepada Nabi, tuan-tuan, boleh bayang, tuan-tuan, dalam telaga haud tu nak masuk, malaikat buat roblok, yuhalu baini wa bainahum. Malaikat buat roblok halang di antara aku dan umat aku. Nabi kata, "Innahu min ummati." Itu umat aku. Malaikat kata apa? "Kamu tak tahu, wahai Rasulullah, apa yang dia buat selepas kamu." Maka diberikan buku amalan. Kemudian Nabi pun tengoklah CV kita, SKT kita punya, tengok buku amalan. Nabi kata, dia ni teruk sangat. Kemudian Nabi kata apa? Suhqan. Nah, pinggir kamu, keluar daripada sini. Wal'iyadzubillah, tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat nikmat untuk minum daripada telaga Al-Kautsar. Yang ketiga, yang ini ada kaitan dengan coronavirus. Yang ketiga, as-sabr. Sabar yang menimpa ke atas kita orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis, "Satarawna ba'da athratan syadidatan." Kamu akan tengok selepas ini satu ujian yang sangat berat. "Hatta talaqullaha wa rasulah 'alal haudi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian tersebut sehinggalah dia akan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di mana? Di haud. Dia sabar, kemudian meninggal, dia akan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di mana? Di telaga haud Al-Kautsar, di telaga Al-Kautsar. Yang keempat, tuan-tuan, yang ni insya-Allah sama-sama kita amalkan. Yang keempat adalah al-muhafazatu 'alal wudu', menjaga wudu'. Dalam satu hadis yang panjang juga, tuan-tuan, sahabat bertanya, "Awa ta'rifuna ya Rasulullah?" Nanti di hari akhirat, di padang mahsyar nanti, ya Rasulullah, umat kamu ni sangatlah ramai. Bagaimana kamu akan kenal umat kamu, wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, "Wahai sahabatku, kalau kamu ada kambing, kalau ada kuda yang putih, di tengah-tengahnya ada kuda yang hitam, di tengah-tengahnya ada kuda yang putih. Adakah kamu dapat tahu bahawa adakah kamu dapat tengok kuda putih tersebut?" Sahabat kata, "Ya." Sahabat kata, "Ya, aku dapat tengok kuda yang putih. Begitulah juga aku akan kenal umat aku dalam karangan yang ramai-ramai. Aku akan dapat kenal umat aku, muka mereka bersinar-sinar dengan
dengan kesan air wuduk. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama menjaga wuduk tuan-tuan, dan mudah-mudahan kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat nikmat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun kenal kita ketika kita di hari akhirat tuan-tuan. Ketika kita di hari akhirat dalam suasana yang ramai hiruk pikuk berbilion-bilion umat manusia tuan-tuan, ketika itu Nabi nampak kita sebagai umat dia dan Nabi tarik. Mudah-mudahan kita itu adalah orangnya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama, saya doakan tuan-tuan perempuan sidang penonton sekalian dan sahabat-sahabat yang lain yang tengok video ini, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat yang di luar sana, untuk sama-sama kita mendapat nikmat iaitu nikmat meminum air daripada telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa cukup sekadar itu perkongsian pada hari ini, dan jangan lupa barang siapa yang menonton video ini jangan lupa untuk terus menyumbang kepada Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor untuk kita terus melakukan gerak kerja kita, untuk terus kita melakukan atas nama kebajikan yang Jabatan Amal sentiasa berkhidmat ini tuan-tuan, beramal kerana Allah. Dan mudah-mudahan orang yang menyumbang kepada Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor ini mendapat sedikit saham di dunia dan juga di akhirat. Wallahu taala alam. Sekadar itu saja tuan-tuan. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim lakum. Kita tutup dengan tafsir kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tanya soalan yang tu boleh PM tepi lah. InsyaAllah doakan mudah-mudahan ujian coronavirus di Malaysia ini mudah-mudahan segera hilang, dan mudah-mudahan kita boleh dengan segera untuk bermuamalat, untuk berhubung di antara kita satu sama lain seperti biasa. Wallahu ta'ala alam. Sekian itu, sekadar itu sahaja. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Stay at home, stay safe, stay put where you are. Kita bantu kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.